Okey, silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada Sinar terima kasih kerana mengundang kami semua. Saya ingin membaca satu pandangan saya sebagai seorang ahli akademik bahawa parti politik boleh tumbuh setiap masa dan boleh musnah bila-bila masa. Sebab itu saya mengatakan parti politik bukan milik semua orang. Parti politik bukan milik semua orang, tetapi tanah air adalah buat seluruh rakyat. Jika parti politik itu hancur, kita boleh ganti dengan berbagai-bagai parti politik. Kita pernah ada Hamim, kita pernah ada Berjasa, dan kemudian tumbuh parti kita dan segala macam. Tetapi jika tanah air musnah, saya selalu bertanya, jika tanah air musnah, kita hendak ke mana? Jadi saya rasa penentu kepada pilihan raya ini adalah seruan kepada kaum muda yang berusia 21 hingga 45 tahun agar tidak taksub kepada bakal politik. Biarlah nenek moyang kita itu mewarisi bakal politik tersebut. Nenek moyang kita Barisan Nasional, nenek moyang kita PAS, nenek moyang kita PIAT, itu hal nenek moyang kita. Tetapi sebagai anak muda, yang kita perlu fikir adalah tanah air. Adakah tanah air kita ini lebih baik daripada negara-negara lain? Ini persoalan dia. Saya selalu mengatakan, kenapa kita berbangga apabila kita bercuti? Ramai orang-orang cendekiawan, ramai bangsawan kita, para intelektual kita, ahli politik kita, jutawan-jutawan kita, apabila mereka bercuti, mereka tidak bercuti di Kelantan, mereka tidak bercuti di Mesir Johor, mereka pergi ke Finland, mereka pergi ke Sweden, mereka pergi ke Switzerland. Kenapa mereka pergi ke negara-negara hebat ini? Pada pandangan mereka, ini adalah negara sejahtera, negara berkebajikan, negara yang beri segala kemakmuran kepada bangsa dan tanah air mereka. Sebab itu kalau kita lihat pada hari ini, sebagai seorang ahli akademik, saya berfikir kepada data. Jika kedudukan negara tercinta kita ini di dalam indeks rasuah dan demokrasi dunia begitu merosot berbanding Botswana, malah berbanding Bhutan. Sebab itulah saya mengatakan sudah tiba masanya, baik orang media, baik generasi baru harus percaya negara ini memerlukan perubahan, bersekutu buat perubahan. Ini bukan bermaksud saya tidak berniat menyokong mana-mana parti politik. Sebagai seorang ahli akademik, saya sayangkan tanah air ini. Kita pergi ke Switzerland, kita pergi ke Austria. Mereka memiliki pengangkutan awam terhebat dan tercantik dan termurah di dunia. 24 jam RM1.50. Sekolah mereka percuma. Anak saya belajar 5 tahun percuma, tidak bayar 1 sen pun. Malah mereka menyediakan 4 kali makan satu hari. Dengan kualiti makanan mereka setaraf dengan hotel 5 bintang kita. Lalu persoalannya ialah, saya sentiasa bertanya, baik kita menteri sekalipun, ataupun kita SB sekalipun, ataupun kita polis sekalipun, adakah dengan RM1.500 duit kita mampu beli rumah di tanah air kita sekarang? Kita tidak mampu. Apabila kita tidak mampu, bagaimana kita ini berjuang? Sudah pasti perjuangan kita ialah, baik sebagai seorang ahli akademik dan sebagainya, wartawan dan sebagainya, ialah membaiki tanah air ini agar menjadi lebih baik daripada Finland, agar menjadi lebih baik daripada Sweden. Cukuplah setiap tahun kita tengok indeks rasuah di negara kita, indeks demokrasi di negara kita. Nombor 1 Denmark, nombor 2 New Zealand, dan seterusnya Finland, Sweden. Bila tanah air kita akan berada di dalam 5 negara terbaik itu? Ini masa depan kita, ini tanah air kita. Nah, saya menyeru kepada kaum muda yang mempunyai demografi 68% di dalam senarai pilihan raya pemilih yang terbaru yang akan terlibat di dalam PRU ke-13. Pertama yang kena fikirkan ialah bebaskan tanah air ini dalam apa sahaja cara agar tanah air kita menjadi model sebagai tanah air terbaik di dunia ini. Okey, terima kasih. Prof. Teringat Bhutan, Bhutan ni ada ramai orang soleh kat situ. Ramai ahli agama. Okey. Tapi Denmark dia boleh lembu, kita boleh lembu juga kan? Okey. Moderator harus moderate.